Lagi, bagi laju lagi, bagi laju lagi, laju lagi, rasa panas dah, laju lagi, ready, semua orang ready. Ramai murid pergi tepuk. Cikgu tak sebut pun tepuk tadi kan? Hai semua murid tahun 5. Selamat malam dan Assalamualaikum. Okey, murid tahun 5 kita nak mula belajar dah. Untuk murid tahun 5 pula, tadi tahun 4 dah seronok dah. Cikgu percaya ramai murid tahun 5 pun join kelas tahun 4 tadi. Mereka join juga belajar tadi, bagus. Awak belajar juga walaupun awak bukan untuk awak. Okey, sebelum bermula, sama macam murid tahun 4, sebelum bermula mesti cikgu nak semua murid bagi salam pada cikgu. Semua murid kena bagi salam pada cikgu sebelum kita memulakan ilmu. Mesti bagi salam, ucap selamat. Okey, semua orang ikut cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang beri salam. Yang tak bagi salam tu dia murid yang kurang bagus. Mulut nak buka bagi salam pada cikgu yang nak mengajar dia pun dia malas. Itu murid tak bagus. Itu cikgu tak suka. Dia rasa, oh aku dah tahun 5, aku besar dah. Buat apa macam ikut cikgu. Itu macam murid tahun 1. Tak. Adab menuntut ilmu bukan itu cara murid tahun 1. Itu cara sampai universiti. Sampai cara awak besar. Sampai sekarang cikgu, umur cikgu dah tua dah pun, bermisai berjanggut pun, kalau cikgu menuntut ilmu, cikgu akan memberi salam pada guru cikgu. Itu adab dalam menuntut ilmu. Jangan rasa, oh cikgu suruh ikut ni, nak buat aku macam budak tahun 1. Cikgu boleh tipu adik saya. Saya dah darjah 5, saya dah besar. Tak. Salah tu. Siapa berfikiran macam tu, dia sedang melakukan kesilapan. Ubah kesilapan tersebut. Ubah sikap tersebut. Lepas ni, kalau ada kelas bersemuka bila awak dah boleh masuk sekolah, jangan berat mulut nak bagi salam. Jumpa cikgu awak kat tepi jalan ke, bagi salam. Sebarkan salam. Mesti bagi salam kepada guru kita. Jangan rasa aku besar, aku tak payah bagi salam. No, salah. Konsepnya bukan salah aku kecil ke aku besar. Konsep dalam menuntut ilmu, memberi salam adalah amalan yang sangat mulia. Memberi salam itu kita mendoakan guru kita mendoakan kita balik. Salam kita ni kita doa pada cikgu, semoga cikgu ni selamat sejahtera. Itu satu. Daripada cikgu pula doakan awak, Waalaikumsalam, selamat sejahtera juga ke atas kamu semua. Cikgu pula doakan awak. Ini amalan yang sangat bagus untuk memulakan sesuatu. Selain pada bismillah. Bismillah tu dengan nama Allah lah, dengan nama Tuhan lah. Kita nak buat sesuatu bismillah lah. Tapi memberi salam ini penting. Okay? Jangan ambil mudah. Jangan rasa aku besar, aku dah hebat, aku dah bersunat, aku dah ada power, aku dah ada makwa, aku dah pandai naik motor, aku ada basikal lajak, aku tak payah bagi salam. No. Itu salah. Okay? Malam ni cikgu bukan saja nak mengajar matematik. Cikgu akan ajar awak beradab dalam menuntut ilmu. Okay? Okey. Ada masa kita boleh happy, ada masa kita boleh menjerit, boleh gelak-gelak, kita bergurau. Tapi waktu cikgu serius, waktu cikgu tegas, cikgu kena serius, cikgu kena tegas, cikgu kena tegaskan hal ini. Hal memberi salam cikgu kena tegaskan. Ini salah satu adab yang bagus kita terapkan. Bukan saja pada guru, jumpa mak, jumpa ayah boleh bagi salam, atuk, nenek dan sebagainya. Jumpa jiran-jiran, jumpa kawan-kawan, mulakan dengan salam. Faham? Okey, pada murid yang tak memberi salam tadi, lepas ni kelas cikgu kena bagi salam walaupun perlahan. Tak semestinya menjerit. Cikgu tak suruh murid menjerit, beri salam. Bagi perlahan pun tak apa. Alah, cikgu bukan dengar pun, cikgu duduk jauh. Yes, cikgu tak dengar pun, tapi setiap perbuatan awak tu ditulis malaikat. Okey, murid ini beri salam. Salam ini buat baik ke jahat? Baik, mesti dapat pahala. Okey, walaupun cikgu jauh, cikgu tak boleh dengar, cikgu tak boleh nampak, cikgu tak boleh tengok reaksi awak, tapi awak memberi salam itu, siapa yang tengok? Allah tengok. Malaikat tengok. Benda ni kena ada dalam diri kita. Kita bukan nak pandai di dunia saja. Okey? Jadi semua murid ingat, siapa yang malas tadi cikgu tak suka. Cikgu tak benci awak, tapi cikgu tak suka sikap awak. Cikgu nak awak ubah sikap tersebut. Jangan bermalasan, mesti patuh pada arahan cikgu. Okey? Jangan rasa besar sangat. Murid tahun 5, tahun 6 kalau kat sekolah dia rasa besar sangat. Dia rasa aku dah besar. Aku tak perlu ikut macam cikgu cakap. Itu murid tahun 1 je boleh lah ikut. Aku dah tahun 5. No. Cikgu nak semua murid beradab. Okey?
bagi salam itu sangat bagus. Baik. Itu saja dah 5 minit dah aku bebel. Baru tahu lama dah tak marah kat murid-murid ni. Sekarang murid tahun 5 sebelum kita mula belajar, sama juga konsep dia. Sama juga konsepnya ialah bila belajar 3 benda utama. Kita akan guna buku teks. 3 benda utama yang cikgu terangkan minggu lepas mesti ada. Bukan mesti ada, mesti ikut peraturan kelas cikgu. Pertama sekali, duduk kena tegak. Duduk tegak. Jadi semua murid sekarang duduk tegak. Duduk dengan tegak. Good. Yang ikut arahan sangat baik, terbaik, bagus, best. Cikgu suka awak. Cikgu suka awak. Okey. Yang kedua, bila cikgu bagi kerja kena siapkan. Siapa yang siapkan kerja, angkat tangan. Angkat tangan. Walaupun cikgu tak nampak, mak dia tengok, anak aku siap kerja. Angkat tangan sekarang. Bagus, ramai siap kerja. Ini cikgu suka. Yang tak siap kerja, cikgu tak suka. Cikgu tak benci, tapi cikgu tak suka orang tak ikut arahan. Okey? Bagus, yang dah siap, bagus. Jatuh tangan. Boleh jatuh dah. Okey? Nombor 3. Yang ni paling seronok. Cikgu nak kelas cikgu dalam keadaan seronok, dalam keadaan gembira. Kerana bila kita seronok, kita gembira, kita cepat dapat ilmu. Bila kita suka, bestnya kelas ni tak sabar nak tunggu. Bila kita tak sabar nak tunggu, kita belajar cepat ingat. Murid tahun 4 tadi, cikgu ajar tadi, dia ikut semua arahan. Semua orang komen, awak baca komen beratus, beribu-ribu komen. Saya gembira, saya seronok, saya best, saya faham cikgu ajar mudah. Semua komen yang bagus kerana mereka enjoy. Mereka enjoy belajar ini. Mereka rasa semangat, mereka tu bagi tumpuan, mereka ikut arahan. Okey, jadi sekarang ini part paling best. Dalam kelas cikgu ini part paling best. Semua orang kena jawab dengan semangat. Ini jawab dengan semangat. Duduk malas-malasan bila cikgu sebut, pandang depan, semua orang kena duduk tegak. Ya, cikgu. Jawab dengan semangat. Okey? Jangan kata, itu murid tahun 1 boleh cikgu buat macam tu, saya tahun 5 saya tak nak ikut. No, jangan. Nanti awak tak seronok belajar, awak lambat dapat ilmu. Semua orang yang ada kakak di kata 1, di kata 2 pun boleh ikut. Semua orang duduk malas-malas. Best duduk malas-malas. Pandang depan. Good. Bagus murid tahun 5. Sangat-sangat bagus. Ramai murid ikut arahan cikgu. Dia duduk tegak, jawab, ya cikgu dengan semangat. Bagus. Itu menandakan awak sedang dalam proses belajar dengan seronok. Ini satu benda yang sangat-sangat bagus. Awak tengah menghayati pembelajaran dengan gembira. Bila kita buat dengan gembira, hasilnya pasti the best. Okay? Sekali lagi. Semua orang duduk malas-malas. Come on, ikut. Mak ayah pun boleh ikut. Bagi anak-anak tengok, mak pun buat juga, ayah pun buat juga. Semua orang boleh ikut. Kakak boleh, adik boleh, semua orang boleh buat. Duduk malas-malas. Pandang depan. Baguslah murid tahun 5. Steady. Semua orang sporting, cikgu suka. Walaupun murid tahun 5 ni dia tahu cikgu tak boleh nampak dia. Dia murid yang bijak, dia murid yang pandai, dia murid yang pemalu sebelum ni. Bila cikgu suruh buat, dia buat. Ini cikgu suka. Cikgu sangat suka. Cikgu suka bila awak ikut arahan, awak akan gembira. Bila awak gembira, awak akan seronok. Bila awak seronok, awak mudah faham. Pasti. Benda yang kita lakukan dengan gembira, dengan passion, dengan kesungguhan, mesti akan dapat hasil yang lebih padu daripada kita belajar dengan terpaksa. Ya. Baiklah. Okey. Malas. Best tak belajar gitu? Tak best. Seperti, saya ready. Saya nak buat. Ya, cikgu. Itu mesti orang gembira, mesti hasil dia lagi power daripada orang. Ya. Malas saja, Pak. Yang tu confirm. Dia belajar tak seronok, dia lambat dapat. Okay? Malam ni motivasi. Cara belajar saja pun dah habis 20 minit dah. Tak apa. Kelas cikgu dah bagi tahu macam tahun 4. Cikgu bukan nak tumpu sangat tentang buku teks, tentang silibus. Kita tetap belajar, tapi dalam masa yang sama kita bergembira. Awak lama tak ke sekolah, kita nak happy, kita nak suasana dalam kelas, kita nak bergembira. Kita nak belajar dengan seronok. Walaupun tak belajar banyak, tapi dapat, ilmu tu dapat. Semua orang faham, itu cikgu nak. Okay? Jadi, magic di akhir rancangan. Okay, satu aktiviti sebelum kita mula. Satu aktiviti.
Semua orang pandang. Semua. Kalau ada murid tahun 1, tahun 2, tahun 3, murid 6 tahun pun tengok, semua ikut cikgu. Dalam belajar mesti fokus. Murid yang fokus dia dapat lebih daripada orang lain. Okey? Sekarang cikgu nak uji tahap awak fokus. Semua murid rapat tangan. Rapat tangan tadi. Yes. Betul. Macam tu. Betul adik tu. Rapat tangan. Bila cikgu kata tepuk, awak kena tepuk. Okey? Kalau cikgu tak kata tepuk, jangan tepuk walau cikgu tepuk. Okey. Ready? Tepuk. Kuat sikit tepuk. Bagus. Okey. Bila cikgu kata tepuk, kena tepuk. Rapat tangan. Lagi. Kita main game sikit sebelum belajar. Rapat tangan. Ready. Tepuk. Ready. Ada murid tepuk. Cikgu tak sebut pun tepuk. Cikgu dah bagi tahu. Bila cikgu sebut tepuk, baru awak tepuk. Jangan tepuk walaupun cikgu tepuk. Ada murid tak fokus. Semula. Duduk tegak sikit. Pandang ke depan. Good, duduk tegak sikit. Rapat tangan. Ready. Tepuk. Bagus. Ada murid tak tepuk. Murid tu tak tepuk lambat, dia kalah tau. Dia kalah. Kalau cikgu buat dalam kelas, siapa tak tepuk lambat, dia kalah. Dia kena keluar. Orang lain duduk ready pula. Ini permainan dalam kelas yang sangat best. Belum bangun duduk lagi, ada bangun duduk, macam-macam. Dengan cikgu memang banyak permainan dalam kelas, sangat banyak magic cikgu buat dalam kelas cikgu. Semua murid rapat tangan. Siapa lambat kira kalah tau. Siapa silap kira kalah juga, okey? Rapat tangan. Ready. Tepuk. Bagus, laju macam tu. Ready. Tepuk. Bagus. Ready. Ada murid buat silap. Last. Round last. Buat betul-betul. Tarik nafas dulu. Rapat tangan. Ready. Gosok. Gosok. Bagi laju lagi. Lagi. Rasa panas. Laju lagi. Ready. Semua orang ready. Ramai murid pergi tepuk. Cikgu tak sebut pun tepuk tadi kan? Cikgu suruh gosok tangan je. Awak ni. Okey. Weh, dah habis masa dah ni. Langsung tak mengajar. Korang pandai ajak cikgu main ya. Pandai murid tahun 5 ni, dia pandai ajak cikgu main. Sampai cikgu tak mengajar. Suka-suki dia saja. Okey, tak apa. Topik tahun 5 sangat light. Sama macam topik tahun 4. Siapa tengok tahun 4 tadi, sama juga. Dia banding dan tulis nombor. Cuma cikgu akan ajar nombor perdana. Nombor perdana bawah daripada 30. Okey, dia tak ada banding dan susun nombor. Kemudian ni, yang ni ada nombor genap. Awak tak belajar nombor genap, nombor ganjil. Awak belajar nombor perdana. Tahun 5. Baiklah. Alah, duduk. Okey. Sekejap cikgu padam dulu. Kemudiannya cikgu kena letak lapik ni. Bunyi kokek ni. Baik, semua murid pandang ke depan. Good. Masa kita sepatutnya dah nak habis ni. Okey, cikgu pergi dengan pantas. Saya tahun 5, awak makin bijak, awak makin pandai, cikgu pergi dengan pantas. Yang pertama sekali awak kena pandai banding dan susun nombor. Sama topik macam tahun 4, cuma nombor awak sampai 1,000,000. Banding dan susun nombor. Yang pertama, awak kena kira bilangan digit dia. Contoh 9, 6, 2, 4, 3 dan 2, 0, 1, 4, 5, 6. Nombor mana lagi besar? Nombor 1 awak kena kira digit dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weh, ini nombor 6 angka. Confirm yang ni lagi besar. 201,456 lebih besar daripada 96,243. Nombor 2. Katakan 4, 7, 3, 2, 5, 1 dan 4, 7, 3, 5, 5, 6.
Nombor 5 macam S dah. Apa benda cikgu matematik gini ni? Tulis tak bagus nombor ni. Cikgu nak tulis cepat. Awak dah tahu 5. Okey. Okey. Nombor 1, rule yang pertama mesti kira digit. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni ada 6 digit. Yang ni pun ada 6 digit. Cikgu, mana lagi besar? Nak tahu mana lagi besar? Bila digit dia sama, tengok nombor paling depan. 4. 4. Sama besar cikgu. Salah sama besar, tengok nombor kedua. 7. 7. Sama besar cikgu. Tengok nombor ketiga. 3. 3. Sama besar cikgu. Tengok nombor 4. 2. 5. Jumpa dah yang tak sama besar. 2 dan 5, siapa lagi besar? Yes, 5. Jadi, nombor 473.556 lebih besar daripada 473.251. Boleh faham kan? Tahun 5 awak dah belajar tahun lepas banding dan susun nombor ni, cikgu rasa dah boleh faham. Awak dah tahu nombor mana nombor besar, awak kena susun. Susun ikut tertib menaik atau menurun ikut kehendak soalan. Kalau soalan kata susun mengikut tertib menaik, maknanya nombor kecil dulu, awak kena cari nombor kecil dulu susun. Kalau kata susun mengikut tertib menurun, cari nombor besar dulu susun. Faham? Okey. Cikgu pergi dengan pantas sebabnya masa mencemburui kita. Tak puas belajar kan? Sikitnya belajar cikgu. Tak apa. Cikgu dah bagi tahu. Kelas malam kita bukan macam di sekolah. Okey? Kita nak belajar dengan happy, seronok, duduk tegak, tepuk tangan, kita menjerit, ya cikgu. Dengan gini cikgu, dengan makan ni. Okey? Nak bagi tahu kita berseronok. Okey? Tapi dalam masa sama kita dapat ilmu. Walaupun sedikit, dapat dan ingat sampai, bukan sampai besar, ingat sampai mati. Okey. Yang kedua, tahun 6. Tahun 6. Tahun 5, yang ni penting. Yang ni cikgu nak awak ingat sampai mati. Tahun 5, awak dah mula diperkenalkan dengan nombor perdana. Nombor perdana ni sebelum ni tahun 6 ni belajar. Silibus baru, awak belajar tentang nombor perdana. Bukan Perdana Menteri. Nombor perdana, prime number. Okey, nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Siapa boleh jawab? Murid tahun 5. Siapa boleh jawab nombor perdana? Nombor perdana. Semua orang ikut. Pandang depan. Lambat dah. Ada orang tak jawab dengan kuat. Ada orang malas-malas. Itu cikgu tak suka. Cikgu dah beritahu kita nak belajar dengan seronok, kena ikut arahan cikgu. Jawab dengan semangat. Baru kita seronok. Pandang depan. Semua orang ikut cikgu. Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Ulang balik. Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Apa tu cikgu? Apa benda nombor boleh bagi satu dengan dirinya saja ni? Okey, nombor kan ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nombor ada banyak. Dalam banyak-banyak nombor, ada nombor tu dia hanya boleh bagi dengan nombor 1 dengan diri dia je. Nombor kita bermula dengan sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Cikgu ambil sampai sini je. Okey. 2 nombor awal, sifar dengan 1 ini adalah bukan nombor perdana. Sifar ni bahagi dengan apa-apa dapat sifar juga. 1 bahagi 1, 1, 1 bahagi 1, 1. Tak boleh. Bukan tak boleh apa? Dia memang dapat jawapan 1 juga. Tapi dia bukan nombor perdana. Okey. 2. Okey. 2. 2 bahagi 1 sama dengan 2. 2 dan 1, 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Jadi 2 adalah nombor perdana. Tiding, nombor perdana.
2 boleh bagi 3 tak? Tak boleh. Boleh dapat baki-baki, dapat perpuluhan. Jadi tak nak. Dia nak jawapan dia nombor bulat. Nombor yang tak ada perpuluhan, nombor tak ada baki. 3 pula. 3 bahagi 1 sama dengan 3. 3 bahagi 3 sama dengan 1. 3 boleh bagi 2? Boleh. Tetapi dapat jawapan ada baki, ada perpuluhan. Jadi, 3 adalah nombor perdana. 4 boleh bahagi dengan 1, 4 boleh bahagi dengan 4, dapat 1. 4 boleh bahagi dengan 2, dapat 2. 2 darab 2, 4. Jadi 4 bukan nombor perdana. Kenapa bukan? Dia boleh bahagi dengan nombor 2. Nombor perdana dia boleh bahagi dengan ni je. Nombor 1 dan diri dia. Diri dia 2. Diri dia 3, bagi yang 3. Ni diri dia, ni diri dia. 4 boleh bagi yang 1, boleh. 4 boleh bagi 4. Okey, ni diri dia. Boleh bagi nombor lain. Bila ada boleh bagi dengan nombor lain, maka nombor tu bukan nombor perdana. Okey. 5 pula. 5 boleh bagi dengan 1, boleh bagi dengan 5. Boleh tak bagi dengan 2? Tak boleh. 5 adalah nombor perdana. 6 boleh bagi dengan 1, boleh. Bagi dengan 2, boleh. Oh, bukan nombor perdana. Dia boleh bagi dengan 2, boleh bagi dengan 3, bukan. 7 boleh bagi dengan 1, dengan 2 tak boleh, dengan 3 tak boleh, dengan 4 tak boleh, dengan 5 tak boleh, dengan 6 tak boleh. 7 nombor perdana. 8 boleh bagi dengan 2, boleh bagi dengan 4. Salah. 9 boleh bagi dengan 3. Salah. 10 boleh bahagi dengan 2, dengan 5. Salah. 11 nombor perdana. Begitu conteng Baba Hitam. Jadi kita dapat lihat daripada nombor sifar sampai nombor 11. Nombor perdana hanyalah nombor 5 tu. 5, 7, 9, 11. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 nombor saja. 5 nombor ini nombor perdana. Ada lagi. Kena cari sendirilah. Nombor perdana adalah nombor yang boleh bagi dengan diri dia je. Tak boleh bagi dengan nombor lain. Paling mudah awak nak ingat, nombor tu jika ada dalam sifir lain, mesti bukan nombor perdana. Contoh, nombor 8 ada dalam sifir 4, ada dalam sifir 2. Bukan nombor perdana. Nombor 9 ada dalam sifir 3. 3 9. Bukan nombor perdana. Nombor 12 ada dalam sifir 2, ada dalam sifir 6, ada dalam sifir 3, ada dalam sifir 4. Bukan nombor perdana. Nombor perdana ni tak ada dalam sifir lain. Dia boleh bahagi dengan 1 dan diri dia sahaja. Okeylah. Cukuplah dulu tentang nombor perdana. Baik. Best tak kelas mana ni? Best tak? Kalau best, komen best. Cikgu nak baca berapa ramai kata best. Enjoy tak? Seronok tak? Okey, best. Ramai orang komen best. Baik, yang komen pasal game tu biarkan. Tak payah layan dia. Palaukan dia. Ada orang dia komen pasal game, ada entah apa ada yang bukan datang nak belajar, dia datang nak komen pasal game. Biarkan dia. Tak payah layan. Setiap kali cikgu live memang ada je orang komen pasal game. Cikgu tak tahu, mungkin sebab cikgu guna platform Facebook gaming sebenarnya ni, supaya dapat live lebih pada sejam setengah. Kalau guna live biasa, sejam setengah dia auto cut off. Dia jadi putus sendiri, tak habis. Macam minggu pertama cikgu buat untuk tahun 1, 2, 3 jadi tak habis. Jadi cikgu guna platform gaming, maka mungkinlah orang tu nak komen part game tapi masuk kat sini. Best sangat, Aisyah kata. Okey, Aisyah ni anak Sahimi Rahim. Hai Aisyah. Ayah Aisyah kawan baik cikgu masa cikgu belajar lagi di maktab dulu. Maktab Perguruan Islam Bangi. Cikgu belajar sama dengan ayah Aisyah, okey? Aisyah beranak cikgu pergi tahu di hospital HKL waktu tu. Punyalah. Saya rasa Aisyah dia kot. Tapi adalah salah seorang adik-beradik awak yang mak awak beranak, cikgu pergi di HKL waktu tu. Pergi salam ke ayah dan mak awak. Best sangat. Okey, kita sambung minggu depan. Arisa Amani. Cikgu tak sebut nama murid tahun 5 malam ni kan? Okey, murid tahun 5. Komen nama. Cikgu nak baca sedikit nama tahun 5. Nak tengok Magic akhir rancangan.
I am Rausyad. Hai Rausyad. Rausyad ni mak dia Kamaria ataupun Kak K. Mak dia cikgu pernah jumpa, mak dia pandai buat kek, sedap gila cikgu pernah makan. Salam mak. Jasmun Nur, Ishraf, Arsyad Arumi. Arsyad Arumi pun komen juga, hari-hari tengok ayah. Itu anak cikgu. Nur Alisha Sofia, tahun 6 dah join, bagus. Alisa Irdina Hafzan, sekolah Desa Jasmin, Negeri Sembilang, Nogori, orang Nogori. Jasmin ni, Jasmin Nur Muhammad Nazim, Anur Insyirah Muhammad Ishraf, Alisha Sofia, Fatin Insyirah, anak Intan Fazli. Mak dia tu mengajar sama dengan cikgu. Al-Ajla Ulia, Muhammad Naufal Ilhayan. Wah, hebat nama dia. Banyak orang Arab. Nur Alia Syazariana. Saya Humairah Huda dari Shah Alam. Alia, Alia anak Mansur Farizman. Ayah dia pun kawan cikgu. Oh, ayah dia buat Lego, buat permainan Lego. Apa nama Lego Mansur tu? Wirago. Ayah dia tu. Orang Melayu buat Lego je nama Melayu. Hebat ayah dia. Cikgu belum sempat lagi nak review. Lupa. Ayah dia ni hebat ni. Ayah Alia. Salam kat ayah. Ayah orang yang hebat. Cikgu suka. Nama saya Haris Haziq, Muhammad Umar Danish. Saya Sharifah dari Rawang. Faham sangat cikgu ajar. Pada hari ni masuk topik nombor perdana tak faham tengok video. Oh, dia faham yang cikgu ajar. Alhamdulillah dia faham cikgu ajar nombor perdana. Yeay, Sharifah. K. Firas Dani. Firas Dani ada. Sepupu Arsyad ada. Syed Muhammad Ahmad, Anur Insyirah, Waiz Husaini. Rausyad bagi tahu ni. Dia kata mak saya kata nak bagi kek kat cikgu. Boleh hantar kat kedai cikgu. Cikgu boleh makan dengan setelah cikgu. Terima kasih Kak K. Saya Fakri Akhil. Ada murid nama Brian. Mak dia kata jangan bawa masuk bantal busuk dalam kelas cikgu. Okey Brian, dengar sini. Awak suka peluk bantal busuk tak apa. Normal. Ada orang dia habit masing-masing. Sampai ke besar ada orang habit suka peluk bantal busuk, suka patung dia, suka cium kaki lah. Dia ada habit-habit pelik yang memang ada orang bawa sampai ke besar tau. Okey. Brian ada habit suka peluk bantal busuk dia dari kecil. Cikgu tak nak Brian bawa bantal busuk dalam kelas cikgu. Setengah jam je kelas cikgu. Habis kelas kau peluk lah. Kau nak makan, nak jilat pun boleh. Okay Brian, ingat waktu belajar dengan cikgu tak nak ada bantal dipeluk letak sebelah bantal. Okay. Habis dia belajar kau pergi terekam, peluk, cium, nak suka hati. Nak gigit, suka hati. Okay Brian, ingat pesan cikgu. Lepas ni tak nak ada bantal peluk. Okay. Waktu belajar. Alisha Amani, best sangat. Okey, banyak sangat nama. Cikgu tak sempat baca semua. Cikgu minta maaf. Mana-mana yang murid rasa sedihnya, cikgu tak sebut nama saya. Cikgu minta maaf. Okey. Adam, Haikal, Danish semua cikgu tak sempat nak sebut semua. Tapi cikgu nak mula tahun 6 pula ni, dah lewat dah ni. Magic tak buat lagi, magic. Kerja tak bagi kerja. Semua orang pegang buku. Dah belajar kena terus buat kerja. Semua orang pegang buku. Ada orang kata, cikgu saya dah belajar topik ni di sekolah, saya dah buat kerja tu di sekolah. Itu kerja awak dengan cikgu awak. Jangan campur dengan kerja dengan cikgu Fadli. Dengan cikgu Fadli, walaupun awak dah pernah buat, awak dah jawab, tak kisah jawab yang sama. Awak nak tidur balik ke, suka hati awak. Tapi lepas belajar dengan cikgu, wajib buat kerja. Cikgu tak nak ada murid malas. Cikgu tak nak selepas cikgu mengajar, ada murid tak buat kerja. Sebab bila kita belajar, kita tengok, kita faham. Tapi kita takkan ingat kalau kita tak buat. Oh, mula-mula faham, nanti nak biasa lupa. Kalau kita tengok, kita belajar, kita faham, kita buat, kita akan ingat, melekat dalam otak. Okey? Sebab tu cikgu wajibkan dalam kelas cikgu kena buat kerja. Semua murid buka buku muka surat. Buku teks saja cikgu guna, muka surat 9. Kita buat nombor 2 dan nombor 3. Nombor 2 dan nombor 3. Kemudian muka surat 11. Nombor 1 dan nombor 3. Muka surat 9, 2 dan 3. Cikgu tulis.
Nanti kamera tunjuk sini. Muka surat 9, nombor 1, 2 dan 3. 2 dan 3. Muka surat 11, 1 dan 2. Nombor 1 dan 2. Ini kerja rumah murid tahun 5. Murid tahun 5, tanda guna pensel dalam buku teks, nanti padam balik. Tanda dalam buku teks, kena siapkan. Siapa boleh siapkan malam ni, lagi bagus. Siapa nak siapkan esok, boleh. Nak siapkan lusa, boleh. Pastikan siap sebelum kelas cikgu minggu depan. Kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu depan. Best kan? Nak follow lagi kan kelas cikgu? Nak kan? Minggu depan, okey? Minggu depan. Okey, untuk murid tahun 6, dah 9.45 dah. Sepatutnya cikgu habislah pukul 10. Tapi malam ni kita drag sikit Tahun 6 kita habis 10 suku boleh kita belajar setengah jam. Dari tahun 4 lagi kita drag tadi. Awal-awal pun ada masalah sikit. Jadi sebelum kita tamat dengan murid tahun 5, mesti macam tahun 4, mesti ucap terima kasih pada cikgu. Mesti. Ini adab dalam menuntut ilmu. Bukan cikgu nak dengar sangat pun awak ucap terima kasih. Cikgu bukannya boleh nampak, boleh dengar suara awak pun. Awak tahun 5, awak duduk jauh. Tapi cikgu nak didik awak adab menuntut ilmu. Ini cikgu nak didik. Walaupun cikgu tak mampu lihat setiap orang, cikgu tak mampu dengar suara seorang, cikgu nak tahu. Cikgu nak tahu ada murid aku berada di Johor, di Kelantan, di Perak, di Sabah, di Sarawak. Dia ucap terima kasih lepas aku mengajar dia. Cikgu nak tahu benda tu je. Cikgu nak benda ni awak amalkan sampai awak tua. Orang bagi sesuatu, kita ucap terima kasih. Okey? Semua murid pandang depan. Good, duduk tegak sikit. Okey, ikut cikgu. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Okey, macam tu. Bagus. Terima kasih semua murid-murid. Kita jumpa minggu depan. Murid tahun 6, sabar. Yang nak tengok magic, baca minda cikgu, sabar. Akhir rancangan.